Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي قوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, Alhamdulillah sambung kitab Risalah Tauhid muka surat 26 Rumi. 26 Rumi Jawi 17. Jawi 17. Rumi 26 perbahasan berkaitan dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Mana perbincangan kita masih lagi secara ringkas kerana perbincangan dalil yang panjang mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith duduk dekat muka surat 59. Dalilnya duduk kat muka surat 59. Jadi maknanya kita belajar dua kali, semua dua. Wujud dua kali, qidam dua kali, baqa' dua kali, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith dua kali. Kali pertama muka surat 26 yang Rumi ni. Kali yang kedua muka surat 59 nanti. Dalil dia. Dia buat style macam tu kita ni. Jadi dia lebih mantap lagi lah pemahaman tu. Yang ini tak adalah dalil-dalilnya. Sekadar untuk memahamkan sifat tu aja. Jadi dua kali jugalah kita ni. Yang keempat, sifat yang wajib bagi Allah, mukhalafah, tak sama. Lawan dia mumatsalah, sama. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Artinya, bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baru. Kita dah faham dah sebelum ni, panjang lebar dah kita bincang. Bila sebut baru, maksudnya daripada tak ada kepada ada. Itulah baru. Dan baru juga kita boleh istilahkan makhluk, boleh istilahkan kainat, boleh istilahkan alam, semua yang sama. Cuma ketika ni bila sebut bersalahan tu tak sama. Berlainan, bersalahan, tak sama. Allah ni tak sama dengan segala yang baru. Baru ni dijadikan. Dia dijadikan. Apa saja yang dijadikan, kita panggil dia baru. Jadi memanglah, sebab kita dah mengaji sebelum ni, qidam, tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan, maknanya tidak dijadikan. Jadi, kalau ianya dijadikan, maka telah lawan dengan sifat qidam. Jadi apa sahaja yang dijadikan, yang baru tu maksud yang dijadikan, Allah tu bukan begitu. Kerana Allah yang menjadikan. Jadi bersalahan, tak sama, tidak. Jadi maknanya apakah yang tidak dijadikan? Apakah yang tidak dijadikan? Tak ada, satu je, iaitu Allah. Allah je yang tidak dijadikan.
Selain daripada Allah, semua dijadikan. Jadi boleh kita kata, selain daripada Allah, semua baru. Nah, semua baru selain daripada Allah. Jadi Allah tak bila uh, uh, sel, uh, selain daripada Allah semua dijadikan daripada tak ada kepada ada, pastinya lah tak sama yang menjadikan. Sebab yang menjadikan dengan yang dijadikan pastinya tak sama. Sebab dia kata bersalahan, tak sama. Allah dengan yang baru, yang dijadikan, tak sama. Mari kita baca. Tak, tak sama dari segi apa? Sama ada pada zatnya. Diri Allah itu tak sama dengan yang baru. Tak sama yang dengan yang dijadikan. Tak sama yang selain daripada Allah. Tak sama zatnya. Atau pada sifatnya, dia akan bahas nanti. Atau pada perbuatannya, af'alnya, tak sama juga. Sama ada perbuatannya, maka tak sama juga perbuatan Allah dengan perbuatan kita. Tak sama perbuatan Allah tu sama ada yang baru, ya sama ada yang baru yang telah ada, maksudnya yang Allah telah jadikan, tak sama. Ataupun yang belum ada pun tak sama juga. Yang belum dijadikan. Allah, perbuatan Allah tak sama. Dia akan bahas nanti kat bawah. Maka hakikatnya, ibarat daripada menafikan Tuhan berserupa dengan yang baru pada zatnya, atau pada sifatnya, atau pada perbuatannya. Dia nak terangkan satu persatu pula. Tak sama dari segi zat, dari segi diri itu macam mana? Dari segi sifat tu macam mana? Dari segi perbuatan tu macam mana? Macam mana yang tak sama tu? Macam ni nak cerita. Adapun bersalahan Tuhan dengan yang baru pada zatnya, pada dirinya. Okay? Tak sama dengan diri baru. Diri yang dijadikan dan diri Allah tak sama. Iaitu sesungguhnya zat Tuhan bukan ia jirim. Jadi kita dapat faham tak sama zat ataupun diri Allah ni dengan yang baru dari segi selain daripada Allah. Yang dipanggil baru tu, pertama ianya jirim. Yang kedua arad. Betul. Yang ketiga tiada ia di dalam pihak. Yang keempat tiada di dalam tempat, tiada di dalam masa. Dia akan bahas satu-satu. Adapun bersalahan tak sama Tuhan dengan yang baru yang dijadikan pada zatnya. Dia ada tiga kan? Zat, sifat dengan af'al. Zat diri Allah. Iaitu sesungguhnya zat Tuhan bukan jirim. Makhluk ni jirim. Macam kita ni jirim. Jadi zat Allah, diri Allah tak sama dengan diri makhluk. Yang mana diri makhluk itu berjirim. Kita boleh kata berjirim, berjisim. Allah itu tidak berjirim, tidak berjisim. Istilah lain juga, istilah tauhid juga. Bukan jauhar. Malah sampai ke jauhar firib pun bukan. Itu istilah je, dengar je. Dan bukan juga arad. Sifat-sifat bukan juga. Dia akan jelas satu-satu. Ini semua bahasa-bahasa. Bahasa-bahasa tauhid. Jadi, Allah tidak, zat Allah, diri Allah tidak ataupun bukan jirim. Okay. Nak tahu bukan jirim, kita kena faham jirim tu apa. Jirim, yang dinamakan jirim, 6 perkara. 6 perkara ni panggil jirim. Ataupun kita panggil ciri-ciri jirim. Ada 6. Yang pertama, ada. Jirim-jirim ni ada. Dia tu ada, yang tu pertama. Habis tu ada apa benda ni? Dia ada beza kan? Kita dah bahas sebelum ni. Macam contohnya putih. Dia ada. Boleh dicerap, boleh dilihat dengan panca indera, dia ada. Tapi ni mouse. Mouse ni memang ada. Mouse ni ada. Putih ni juga ada. Tapi berbeza, ada mouse dengan putih. Beza. Putih ni dia menumpang. Menumpang di mouse. Dia tak boleh duduk sendiri. Sedangkan mouse ni ada. Ada juga.
putih pun ada, tapi ada tu berbeza. Dia ada juga segi empat. Segi empat tu tak ada. Tak ada. Walaupun kita faham. Segi empat, bulat, bergolek kan. Jadi, kalau yang dinamakan jirim ni, dia jenis ada. Jenis ada. Okey, satu. Jirim. Lepas kita faham jirim, baru kita faham Tuhan tidak seperti itu. Jadi, kena faham jirim tu apa. Pertama, jenis ada. Okey. Jirim ni ada. Yang kedua, dia ada diri sendiri. Dia tak menumpang. Dia ada diri dia. Dia bos. Dia tak menumpang. Yang menumpang ni macam putih. Putih menumpang. Jadi, jirim ni ada. Dan jirim ni dia tak menumpang. Dia tidak menumpang. Dia sendiri tu ada. Dia tidak menumpang. Menumpang tu macam-macam. Macam putih. Dia tidak. Dia tak menumpang macam putih. Putih tu menumpang kan? Putih dia tak boleh duduk dia je. Dia kena menumpang kat sesuatu. Jadi kalau dinamakan jirim, pertama dia tu jenis ada. Dan dia jenis bukan menumpang. Atau bahasa lain, dia ada diri. Boleh juga. Dia ada diri. Kalau istilah tauhid, dia panggil dia ada diri. Ataupun kalau susah nak faham, dia bukan jenis menumpang. Macam putih, macam wangi, semua tu menumpang. Okay. Dua dah. Yang ketiga, jirim ni, dia mengambil ruang. Dia mengambil lapang. Dia mengambil ruang. Bahasa Inggeris dia panggil dia makan space. Itulah jirim. Bila dia ada kat sini, bila dia ada kat sini, yang lain tak boleh duduk tempat dia lah. Sebab dia ada, dia makan space. Dia makan ruang. Dia memenuhi ruang. Ruang besar, ruang kecil itu cerita lain. Tapi dia memenuhi ruang. Itu tiga. Jirim lah tiga dah. Tiga ciri. Yang keempat, dia kena jadi. Maknanya dia jenis daripada kena jadi. Benda baru. Boleh juga? Kena jadi. Dia dijadikan. Betul. Dan dia juga benda baru. Dengan maksud baru daripada tak ada kepada ada. Itu yang kelima. Yang keenam, dia sama ada boleh belah ataupun tak boleh belah. Contohnya kita boleh belah kan? Kita hancurkan, kita belah. Makna bila boleh belah, dia jirim. Ataupun sehingga tak boleh belah. Sehingga kan halus sangat atom ke nak sebut lagi nukleus apalah semua tu kan. Yang paling kecil sekali sampai tak boleh belah. Dia panggil jauhar firid. Sampai tak boleh belah. Itu juga jirim. Yang tak boleh belah tu. Ataupun yang boleh belah. Yang boleh dikikis, yang boleh dipecahkan, yang boleh bercerai, itu juga jirim dia panggil. Jadi 6 sifat ni sifat jirim. Allah tak macam tu. Tidak begitu. Tidak jirim kan dia kata. Bukan ia jirim. Allah ni bukan yang jenis boleh berpecah, dibelah-belah. Pecah. Boleh terbahagi dua, bukan? Kan tadi tu jirim, tu sifat jirim boleh terbahagi dua. Dan ianya Allah juga bukan benda yang kena jadi. Yang dijadikan, tidak. Itulah. Dan juga benda yang mengambil ruang, itu jirim. Maka Allah tidak begitu. Mengambil ruang. Ataupun benda yang ada, fizikal, itu juga bukan. Jadi, kita dah faham jirim tu apa. 6 ulang. Yang pertama, benda ada, ianya ada. Yang kedua, tidak menumpang ataupun ada diri. Yang ketiga, dia mengambil ruang, makan space, mengambil lapang. Yang keempat, benda kena jadi, dijadikan. Yang kelima, benda baru. Yang keenam, sama ada dia boleh dibahagi, dibelah ataupun tak boleh. Itu yang keenam. Boleh dikikis, dikerat, dibelah. Bukan, itu jirim, itu maknanya jirim. Dan sehingga paling halus, tak boleh dibelah. Itu juga jirim. Jadi jirim ni panjang sikit lah. Benda yang boleh dibelah bahagi. Benda yang boleh dikerat. Yang boleh dikikis. Ataupun sehingga paling halus, tak boleh kikis lah. Itu juga dia panggil jirim. Jirim. Jadi,
Bila kita dah faham jirim tu macam tu, Allah tak gitu. Tak gitu. Jadi mungkin kita nak faham macam mana tu. Okey, contoh. Ada agama yang mengatakan Allah ada anak. Allah tu ada anak. Jadi maknanya bila ada anak, maksud anak adalah dia daripada satu keluar. Itu anak tu yang keluar tu. Apa beza poin nombor 1 dan nombor 2? Dia benda yang dia sebenarnya sama je, dia kona-kona sama juga. Sebab benda yang tidak menumpang ada diri, bila ada diri maknanya dia ada juga. Kalau kita nak perinci betul-betul, memang sama. Sebab kalau dia dah ada diri, maknanya dia ada lah. Kan? Sama. Cuma kalau dilistkan secara detail, gitulah. Secara detail gitulah. Cuma betul lah. Kalau nak kata apa, tak ada beza pun. Malah benda kena jadi, nombor 4 kena jadi, nombor 5 benda baru, kena jadi dengan baru kan sama. Boleh juga kita gabungkan. Akhir sekali jadilah beberapa je, 2, 3 je. Cuma kalau kita nak detail-detailkan jadi gitu. Kalau kita nak kalau kita jenis orang yang dah memang faham, dah pandai, dah memang faham, tak perlu sampai 6. Silap-silap 2 ataupun 3 je. Kan? Dia memang saja je dia nak banyakkan. Itu ciri-ciri nak banyakkan. Okay. Kat mana kita dah lupa dah. Jadi bila begitu Allah tidak begitu. Jadi kalau kita kata ada orang kata ada yang kata Allah beranak kan. Jadi beranak ni maksud daripada satu keluar satu lain. Itu nama beranak. Kan? Jadi sedangkan kita faham yang daripada satu keluar satu, maknanya dia boleh dibahagilah. Dia boleh berpecah. Maka kat situ itu jirim. Kat situ jirim. Maka Allah tidak begitu. Sebab tu boleh menolaklah yang kata Allah ada anak. Sebab anak tu maksud daripada satu keluar yang lain. Maknanya bila daripada satu keluar yang lain, maknanya itu ciri-ciri jirim. Allah bukan jirim kan? Tuhan bukan ia jirim. Jadi faham gitulah. Selesai satu. Ada lagi. Dan bukan ia arad. Tak faham boleh tanya. Boleh kat bawah. Ya, cakap pun boleh. Nak tanya, apa beza jirim dan jisim? Okey. Jirim ni, jisim ni adalah gabungan daripada jirim. Jisim ni gabungan daripada jirim. Jadi kalau satu jirim, kita panggil jisim. Dia dah jadi. Macam kita ni, gabungan macam-macam, jadi kulit, jadi ni. Jadi kita panggil jisim. Jadi jisim ni adalah gabungan dari jirim-jirim. Contohnya, jirim yang kita panggil yang paling halus. Yang paling halus tu tetap jirim juga. Yang tak boleh belah pun jirim kan? Tak boleh belah pun jirim. Kemudian, yang tak boleh belah yang last sekali, apa neuron ke apa, tak kisahlah apa nama atom ke. Taklah nama apa pun. Yang last sekali. Kalau kita belah, apa-apalah. Batu ke, malah kita sendiri. Belah, hancur, potong dua. Sampai satu tahap dia tak boleh potong dah. Halus sungguh dah. Jadi bila satu, okey, itu dia panggil jirim. Kemudian kita ambil satu lagi. Gabung. Dia jadi jisim. Istilah nama je tu. Kita boleh panggil jirim-jirim boleh juga. Tapi itu adalah jisim. Jadi jisim adalah gabungan daripada jirim. Ya. Sains malam ni. Betul. Memang ada pun dalam sains jisim jirim ni. Yang berat, yang ada berat macam tu jisim kan, yang dia ada berat lah. Ataupun sebatian tak silap. Dah lupalah bahasa-bahasa sains. Jadi bila kita dah faham jirim tu, itulah makhluk. Itu bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Jadi jika kita ada orang mengatakan Allah itu ada anak, maknanya dia telah meletakkan Allah itu jirim, iaitu boleh berpecah, boleh terbahagi, boleh dibahagikan. Jisim ada isi padu, ketumpatan, cantik, betul juga tu. Tu sains punya tu lah. Betul. Jadi habis itu bab jirim. Dah faham jirim, bukan macam tu, baru kita faham. Allah tidak begitu. Satu.
Dan bukan ia arad. Allah juga bukan arad. Arad ni kalau bahasa kita nak letak dekat Allah, kita panggil sifat. Tapi kalau dekat makhluk kita panggil arad. Tapi boleh juga kita panggil sifat. Pinjam perkataan sifat tu. Kita letak kat makhluk pun boleh. Jadi Allah tak sama dengan makhluk, Allah tak sama dengan bukan Allah. Allah tak sama dengan selain Allah. Pertama dari segi selain Allah adalah jisim. Allah tidak. Itu satu. Dari tak sama dari segi zat, dari segi diri. Tak sama dari segi arad pula, bukan ia arad. Maksudnya, Allah tak sama dengan yang baru tadi tu dari segi arad. Atau dari segi sifat. Ataupun bahasa lain, Allah bukan arad. Allah bukan arad. Macam mana nak faham pula ini? Arad ni, ataupun nama lain sifat pun boleh juga. Pinjam kata tu. Arad ni, dia adalah sifat makhluk yang mana dia menumpang. Yang macam saya sebut putih tadi. Putih. Okey, ini merah ni, dia menumpang tau. Dia menumpang kat sini. Kat plastik ni, merah ni. Merah ni, dia tak boleh ada dia saja. Atau bahasa lain, dia tak boleh ada dia. Dia menumpang. Merah ni. Dia tak ada diri. Boleh juga kata. Dia tak ada zat. Boleh juga. Dia tak ada diri. Boleh juga. Yang mana merah ni, dia mesti duduk dekat sesuatu. Sesuatu yang kita panggil zat ataupun diri. Menumpang lah. Kita tak boleh merah saja. Macam biasa saya bagi contoh kan, yang baru ni kan. Nak pergi, nak cat rumah. Rumah nak cat warna kuning rumah dia. Kuning. Dia pergi kedai, dia kata nak beli kuning tapi cat tak nak. Tak nak cat, tak nak beli cat. Cecair cat, tak nak. Yang nak kuning aja, nak beli kuning. Tak boleh. Tak boleh. Sebab kuning tu dia tak ada diri. Dia menumpang. Cuma kita tahu dia ada kerana dapat dicerap, dapat dikesan dengan panca indera, iaitu mata kita, penglihatan kita. Jadi arad ni sifat jirim, ya betul. Jadi kalaulah sekarang ni nak beli kuning tak boleh, dia kena beli cat. Yang mana kuning tu menumpang di situ. Nak beli kuning saja cat tak boleh. Sebab dia jenis menumpang. Bila begitu kita panggil dia arad. Kita panggil arad. Jadi apa poin cerita ni? Kita nak cerita Allah bukan gitu. Allah bukan jenis menumpang macam tu. Allah dia memang bukan jirim tapi dia jenis macam menumpang. Tidak juga. Tu je nak bagi tahu. Allah tidak jenis menumpang macam tu. Yang jenis tak ada diri duk menumpang je. Macam contohnya bila dia menumpang, kalau arad tadi dia menumpang, dia boleh dikesan dengan panca indera. Boleh dikesan dengan rasa lidah, rasa tangan, boleh dikesan dengan hidung, bau, boleh dikesan dengan telinga iaitu dengar, boleh dikesan dengan mata. Boleh dikesan dengan panca indera. Contohnya pedas. Pedas tu arad lah. Satu keadaan yang dapat dikesan dengan pedas, nak cakap tak kerti macam mana pedas ataupun pedas tu ada dekat cili. Cili tu zat diri. Pedas tu dia tak boleh duduk seorang-seorang. Pedas tu dia kena menumpang. Dia menumpang kat cili. Dia kadang-kadang menumpang, ada juga dia menumpang dekat, ataupun kalau tak panggil pedas pun kita panggil apa? Pija. Dia menumpang dekat black pepper. Dia menumpang. Tapi yang paling banyak sekali dia menumpang dekat cili lah. Cili padi tu. Pedas tu menumpang. Kita tak boleh nak beli pedas saja. Tak boleh. Sebab pedas tu arad. Dia jenis menumpang. Dapat kesan dengan panca indera. Tak dapat kesan dengan mata, tapi dapat kesan dengan lidah. Itu kita kata. Macam tu juga. Macam tu juga. Masin ada di garam. Masin tu kita nak kata macam mana? Dia ada, dia menumpang di garam. Masin dia tak boleh duduk dia aja. Dia menumpang. Dia menumpang. Masin ni. Manis dia menumpang dekat gula. Putih dia menumpang dekat tepung.
Wangi dia menumpang dekat minyak. Tak boleh nak beli wangi. Kena beli minyak sekali. Beli minyak, dapat wangi tu sekali. Nak beli wangi saja tak boleh. Uh, uh, maknanya, dia jenis tak ada diri. Ya. Kita boleh kata gitulah. Dia tak ada. Dia ada, tapi dia menumpang. Dia tak ada diri dia sendiri. Tidak boleh berdiri sendiri. Boleh juga kata gitu. Tidak boleh sendiri atau tidak boleh berdiri sendiri. Dia mesti menumpang. Sedangkan zat, diri ataupun jirim, dia ada dia. Dia ada. Dia ada. Dia bukan menumpang. Dia ada. Dia makan space lagi. Dia memenuhi ruang lagi. Zat. Pedas itu sifat mendatang dari cili, api. Ianya mendatang bersebab. Bolehlah, tapi saya tak faham kenapa nak bawa kepada mendatang bersebab tu. Cuma bolehlah kalau nak kata gitu. Kita, perbincangan kita tentang pedas tu dia ada, tapi dia tak boleh duduk sendiri. Itu je kita pointnya. Lepas kita dah faham, macam mana kalau tiba-tiba kan, kita duduk seorang-seorang, kita bawa kereta seorang-seorang lah. Bawa kereta seorang-seorang. Bawa motor lah, bawa motor. Bawa kereta tak boleh, bawa motor. Seorang-seorang tiba lalu kat kawasan hutan. Tiba-tiba kita bau wangi. Kenapa kita seram? Kita bau wangi, kenapa kita seram? Bila kita bau wangi, kita cari. Tak ada apa-apa. Tapi kenapa bau wangi? Kenapa kita seram? Sedangkan tak perlu seram kan? Tapi kenapa kita seram? Sebab wangi dia tak boleh ada dia aja. Dia jenis menumpang, jenis arat. Jadi dia menumpang apa? Tengok-tengok. Oh, pokok. Oh, bunga. Dia menumpang kat bunga. Lega. Tapi tak nampak bunga. Dia menumpang kat apa wangi ni? Sama juga busuk. Lalu-lalu busuk. Kita tengok, tak ada longkang, tak ada apa, semua tak ada. Busuk, dia tak boleh duduk dia saja. Dia kena menumpang. Sebab dia arat. Dapat dikesan dengan panca indera hidung. Tapi tak ada apa-apa ni, busuk ni. Busuk ni, kita jadi seram. Kenapa? Kerana bila kita memang dah faham dalam kepala kita, memang fitrah kita dah faham. Bila ianya wangi, dia mesti kena menumpang, dia mesti ada sesuatu, ada diri yang dia kena tumpang. Tapi tak nampak. Itu yang seram kata hantu tu. Ataupun busuk. Dia mesti menumpang. Sebab wangi ataupun busuk, dia tak boleh ada wangi dan busuk sahaja. Jika kita tak jumpa, sebenarnya dia ada, cuma mungkin kita tak nampak. Itu jadi kita. Sebab tu kita seram. Sebab tu kita seram. Jadi, nak tak nak, dia kena menumpang. Okey, dah faham dah kan? Arak tu apa? Allah tidak begitu. Itu je tujuan dia. Itu je tujuan dia. Allah tidak begitu. Sebab kita tujuan belajar makhluk sebab nak kenal Tuhan. Bukan belajar makhluk, belajar. Bukan. Tujuan belajar makhluk sebab nak kenal Tuhan. Sebab tu kalau ahli sains yang sebenar, dia akan kuat imannya terhadap Tuhan. Sebab dia kaji. Jika dia mengkaji makhluk kerana nak kenal Tuhan. Tapi kalau sekadar mengkaji makhluk aja, dia memang tak kuatlah iman dia. Jadi tujuan kita bincang pasal arat tadi yang menumpang tadi, kita nak bagi tahu Tuhan tidak begitu. Cukup lah, itu aja. Okey. Dan tiada sekali-kali zatnya berdarah, berdaging, bertulang. Ini menolak agama yang mengatakan Tuhan tu macam kita lah. Macam Nabi Isa dia kata Tuhan kan. Nabi apa? Uzair. Yahudi kata Tuhan juga. Anak Tuhan. Jadi, bila kata Tuhan, awal-awal lagi tolak. Dia zatnya tidak berdarah, berdaging, bertulang. Dia panggil jisim lah tu. Gabungan daripada jirim-jirim. Allah tidak, ataupun Tuhan tidak begitu. Ini mudahlah kita nak tolak. Tak logik lah. Berdarah, kita berdarah. Tiba dia mengaku Tuhan. Aku pun berdarah. Aku boleh mengaku Tuhan kalau macam tu. Ini senang kita tolak. Berdaging, lagilah. Bertulang, lagilah. Bukan Tuhan gitu. Tak payah nak bahas panjang-panjang. Boleh faham terus. Bukan jenis leburan. Bukan jenis macam debu, macam hablo. Bukan jenis gitu.
Lagilah, takkan tu Tuhan. Okay. Bukan jenis tumbuh-tumbuhan, lagilah. Lagilah bukan Tuhan. Jenis tumbuh-tumbuhan. Memang senang kita nak tolak lambat ni. Tak logik. Akal kita yang tak payah ngaji tinggi pun kata takkan nak kata pokok kelapa tu Tuhan. Bodoh sangat. Gitu. Okay. Dan tiada ia dalam pihak. Dan tiada ia dalam pihak. Dan tiada ia dalam pihak. Maksud Allah tu tidak berpihak. Dan tiada baginya pihak-pihak. Maksudnya Allah itu, diri Allah itu, dia duduk, dia bukan berada di dalam pihak. Atas bawah kiri kanan tu pihak lah tu. Jihah ataupun pihak. Tidak. Belakang, depan. Tidak. Maka Allah tidak gitu. Jika ada ayat-ayat Quran ataupun bahasa-bahasa adat, bahasa kebiasaan yang kita sebut seolah-olah Allah itu berpihak, maka ia mempunyai maksud yang lain. Ayat tu sekadar pinjaman atau majazi saja, kiasan saja. Contohnya kita kata di sisi Allah. Di sisi Allah. Sisi itu kan tepi. Itu kan arah. Itu kan pihak. Pihak ni arah lah. Jadi, kita cuma pinjam je perkataan sisi itu. Sebab sisi, sini lah. Sisi kan. Dia telah di sisi Allah, dia baik. Dia seorang beriman di sisi Allah. Sisi itu, dia adalah ayat arah. Ayat pihak. Tapi kita guna pinjam aja. Dia bukan maksud pihak. Dia bukan maksud tu. Tapi kita pinjam. Bahasa pinjaman. Kenapa kita pinjam? Sebab apa maksud sisi? Isteri di sisi. Suami di sisi. Dengan maksud ianya mulia. Maka kita pinjam perkataan mulia tu kita letak kat Tuhan. Tapi bukan maksud pihak. Sekadar nak pinjam. Macam tu juga kita kata menghadap Allah. Menghadap Allah. Semayang tu pakai elok-elok sikit. Kita nak menghadap Allah ni. Menghadap. Bila sebut menghadap tu pihak. Pihak depan. Lepas tu hadap. Kalau belakang dia panggil membelakang. Depan dia panggil menghadap. Bila gitu, dari segi bahasa, macam kat depan. Tapi cuma kita pinjam je perkataan kat depan tu. Sebenarnya bukan maksud duduk kat depan. Pinjam saja. Kenapa pinjam? Sebab tak ada bahasa yang boleh pakai. Tak ada ayat yang boleh kita pakai. Nak kata macam mana? Kita nak sembahyang ni, menghadap Allah. Nak kata macam mana? Tak ada ayat. Saya suka guna istilah apa? Bahasa terlalu miskin untuk menerangkan tentang ketuhanan. Bahasa yang tepat tentang ketuhanan. Bahasa terlalu miskin. Tak mampu bahasa ni nak menerangkan ketuhanan. Tak ada words, perkataan yang tepat, sharp, tak ada. Untuk menerangkan tentang ketuhanan. Cuma kalau macam tu macam mana nak terangkan juga? Pinjam. Macam kita kata, sebelum Allah cipta semua makhluk, Allah duduk seorang-seorang. Kita sebelum Allah cipta, sebab selain daripada Allah adalah makhluk. Selain daripada Allah, semua Allah cipta. Jadi sebelum Allah cipta, semua Allah duduk seorang-seorang. Bukan kita kata Allah itu orang. Sebab nak pinjam, nak guna perkataan macam mana? Takkan nak guna perkataan seekor. Itu tak mulia. Takkan nak kata sebuah Allah. Takkan nak kata sebiji. Jadi apakah ganti nama yang paling mulia? Kita pinjam je lah. Pinjam. Iaitu orang lah paling mulia. Maka kita kata Allah duduk seorang-seorang. Bukan kata Allah orang. Ada pinjam. Jadi jangan salah faham kat situ. Macam tu juga, kita kata menghadap Allah. Semayang ni menghadap Allah. Kerana dalam banyak-banyak arah depan paling mulia. Maka kita pinjam perkataan menghadap. Iaitu di hadapan lah. Menghadap Allah. Jadi semayang elok-elok. Jangan duk tergaru-garu. Kita menghadap Allah ni. Kan? Hadap bukan maksud Allah duduk dekat depan. Bukan. Pinjam dah tak ada perkataan nak guna dah. Perkataan terlalu miskin. Tak ada. Habis pinjamlah. Tapi jangan faham maksud yang maksud apa? Maksud kamus. Jangan faham gitu. Faham maksud majas ataupun kiasan. Kiasan saja. Macam tu juga kita kata wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajah aku kepada Allah yang mencipta langit dan bumi. Kita baca doa iftitah.
Aku hadapkan wajah aku kepada Allah. Bukan Allah duduk kat depan. Bukan. Bukan. Kita pinjam. Kerana dalam banyak-banyak tubuh kita, muka paling mulia. Kita pinjam muka, kita kata hadap Allah. Menghadap Allah. Jadi itulah salah faham tentang kata pinjaman, maka dia boleh merosakkan akidah. Dia boleh salah faham. Dia akan boleh salah faham. Macam tu juga, sambung lagi, tiada ia di dalam tempat-tempat, tiada ia di dalam masa. Sama juga. Allah ni, dia bukan ada di dalam tempat. Makan. Makan bukan makan ni, makan. Allah mawujud bila makan. Allah, wujudnya Allah tidak bertempat. Wujudnya Allah ini tidak bertempat. Kadang-kadang ada ayat yang seolah-olah Allah bertempat. Itu pinjam aja, pinjam. Ada setengah orang panggil, dia panggil metafora. Boleh juga kata gitu. Boleh kata pula kata pinjaman. Boleh kata kalam majazi. Isnad majazi. Boleh juga. Semua istilah-istilah. Dengan maksud, bukan maksud sebenar. Bukan maksud sebenar. Maksud sebenarnya, yang lain. Kita pinjam aja. Maka dia kata kat sini, tiada ia di dalam tempat-tempat. Kerana tempat ni sifat jirim. Jenis jirim yang enam sifat tadi, itu yang bertempat. Ataupun memenuhi ruang. Samalah bertempat memenuhi ruang. Allah tidak bertempat. Kerana tempat tu sendiri, Allah yang cipta. Allah yang cipta tempat. Sama macam Allah cipta arash, Allah cipta langit, Allah cipta bumi, Allah cipta tempat. Jadi bila Allah cipta tempat, Allah tidak mengambil manfaat daripada ciptaannya. Dia akan bahas nanti waktu. Okey, jadi masa ni, tempat ni adalah ciptaan Allah. Maka Allah tidak mengambil manfaat daripada ciptaannya. Kerana jika dia mengambil manfaat daripada ciptaannya, lemahlah dia. Lemahlah. Kita lemah kerana kita mengambil manfaat daripada ciptaan kita. Ciptaan kita tu pun majaz saja. Pinjaman je. Kita kata, kita buat kereta nasional. Kita buat kereta tu lah, kereta Malaysia, buatan Malaysia. Pinjam aja. Betul ke kita buat kereta? Betul ke kita ada kereta buatan Malaysia? Maknanya orang Malaysia yang buat. Mana ada. Habis tu kata kereta buatan Malaysia, kita pinjam aja. Nama tu. Enjin siapa buat? Kita beli kereta-kereta. Import Jepun. Tapi kita adalah juga yang kita punya. Mungkin besi ke apa ke, rangka ke apa ke. Tapi ada juga malah banyak yang kita ambil daripada Jepun. Ambil daripada negara luar. Tapi kita ambil dan kita campur dengan yang kita buat sendiri. Daripada Malaysia. Dan kita claim, kita kata buatan Malaysia. Sedangkan kalau kita detailkan, bukan. Bukan. Luar negara buat. Kita mana ada teknologi nak buat enjin. Bukan semualah, ada juga 2-3 model lah. Tapi kebanyakannya gitulah. Sebab tu bila kita tengok, keluar je model tu, keluar je model Malaysia, ada je model yang luar negara yang nak sama. Ada je. Mesti ada. Arus Abang Singa sama dengan Rush. Rush ni Toyota kan? Toyota Rush. Nak sama. Bukan nak sama, boleh kata berapa? 80% lah. Sebab sebenarnya dia ambil daripada luar. Tapi dia mengaku pinjam. Ada juga pinjaman saja. Macam tu juga apa? Al-Zabaru. Ada tak apa tak? Saya nak sebut tak kerti ya. Inspira. Ada apa? Allah dah lupa dah. Inspira dengan lupa dah. Apa? Yang luar negara punya. Sama sebiji. Lancer, yes, Lancer. Itu luar. Kenapa sama? Kerana dia pinjam. Dia ambil, banyak ambil. Tapi ada yang dia buat daripada Malaysia sendiri. Lepas tu dia campur. Dia claim dia punya. Pinjam je buatan Malaysia tu. Perkataan buatan Malaysia tu pinjam aja. Bukan buatan Malaysia. Adalah kot 50% yang Malaysia buat. 50% yang part-part bahagian-bahagian yang penting, ambil daripada luar juga. Saya nak sebut banyak lagi model-model kereta. Bukannya kena buat research pula. Kita ni bukan jenis orang pandai kereta-kereta ni. Ada je nak sama kereta luar. Sebab sebenarnya kita ambil chassis ke apa, kita ambil daripada luar dan kita tambah kita punya sikit, kita claim buatan Malaysia. Sebenarnya
Hakikatnya tidak. Kenapa? Kita cuma pinjam je bahasa tu. Macam itulah juga kita pinjam bahasa kita makhluk ni untuk kita letak dekat Allah. Sebab bahasa dalam banyak-banyak bahasa makhluk ni, itu yang paling mulia. Maka kita kata, ketika Allah, sebelum Allah mencipta kita semua, Allah duduk seorang-seorang. Kata apa benda kata Allah ni orang. Kau tak kerti. Tak mengaji. Tak mengaji. Memanglah kita tak kata Allah orang. Tu pinjam. Habis nak kata apa? Seketul Allah. Sebiji. Apa? Sebuah. Jadi tak ada. Tak ada. Kadang-kadang kata, sukati Allah lah nak buat apa pun. Apa benda kata Allah ni ada hati dan perasaan. Bukan. Kita nak sebut lain, tapi kita pinjam perkataan suka hati. Maksudnya, apa dia nak buat, dia buat. Tanpa berkait dengan siapa-siapa, tanpa risau apa-apa, tanpa apa-apa, tak ada. Memang nak buat, dia buat. Bahasa kita makhluk ni suka hati. Sebab kita ada hati. Kita tak kata Allah ada hati. Pinjam aja. Gitulah. Jadi pinjaman ni, bahasa pinjaman tu penting. Memahami bahasa pinjaman tu penting. Kalau tidak, kita boleh salah faham. Jadi, begitu juga apabila ada ayat-ayat, ada keterangan tentang seumpama seolah-olah Allah tu macam bertempat. Itu pinjam saja. Pinjaman, bahasa pinjaman. Bahasa makhluk yang dipinjam letak kat Tuhan. Tapi kena faham tu pinjaman. Itu pinjaman. Macam tu juga masa. Masa, dia kata tiada ia di dalam masa. Masa adalah ciptaan Allah. Masa diukur dengan perjalanan matahari. Ada matahari, adalah masa. Tak ada matahari, tak adalah masa. Sebab dengan adanya masa, adanya saat, adanya jam, adanya hari. Adanya hari, adanya bulan, adanya tahun. Jadi, perkara itu berlaku apabila adanya matahari. Bila matahari itu berpusing, maka adalah hari. Matahari, kita pusing matahari. Apabila tidak, jika tidak, kalau matahari tak adalah hari. Dah hari itu tak ada. Sebab tu kita panggil matahari. Matahari. Dengan maksud, hari itu tertakluk kepada induk dia. Mata dia. Jadi, matahari Allah cipta. Pastinya. Jadi, bila Allah cipta matahari, adalah hari. Sebelum Allah cipta matahari, macam mana? Jadi sebab itulah Allah tidak tertakluk di dalam masa. Sebab masa tu pun Allah cipta dengan mencipta perjalanan matahari. Jadi, jika Allah wujud tidak bersama masa, Allah wujud tidak bersama masa, maka tak timbullah Allah wujud tu bila? Bila tu tak timbul soalan itu. Kerana bila tu berkait dengan matahari. Bila tu berkait dengan masa, iaitu dengan matahari. Jadi, artinya Allah wujud, adanya Allah, tidak di dalam masa dahulu, tidak di dalam masa sekarang, tidak di dalam masa akan datang. Tidak. Sebab masa itu bergantung dengan perjalanan matahari. Maka tidak timbul soalan Allah ni lama ke, baru ke, tua ke, muda ke. Tak timbul soalan itu. Kerana Allah bukan di dalam masa. Tu, di luar. Okey. Jadi, selain daripada Allah, semua wujud bersama masa. Apa maksudnya? Dulu tak ada, lepas tu ada. Masalah tu. Dulu, sekarang. Dan akan datang, masa akan datang, akan musnah. Jadi, Allah tidak. Pertama, tidak tempat. Yang kedua, tidak dalam masa. Jika ada ayat-ayat yang seumpama ada masa, pinjam aja. Kadang-kadang kita faham. Kadang-kadang kita tak jumpa lagi pemahaman dia. Tapi kita kena kata itu pinjam. Bahasa pinjaman. Buat baik-baik. Jangan buat jahat dengan orang. Buat baik dengan orang. Nanti Allah akan balas yang baik-baik. Nanti tu masa. Nanti tu masa akan datang kan? Semayang banyak-banyak. InsyaAllah nanti Allah tolong. Nanti itu akan datang. Akan datang nanti tu. Nanti Allah akan tolong. Jangan risau. Banyakkan berdoa. Banyakkan semayang. Sabar. Nanti Allah tolong. Kita orang beriman. Allah nanti Allah tolong. Nanti. Nanti tu masa. Maknanya kita dah letak Allah dalam masa. Tak pinjam aja. Pinjam. Tapi tak boleh nak faham. Tak faham lagi.
Tak faham lagi, nanti fahamlah bila-bila Allah bagi fahamlah. Macam mana nak faham? Jadi jika ada seumpama Allah tu bertempat, maka itu pinjam aja, bukan maksud tu. Ataupun bermasa, itu cuma pinjam saja. Hati-hati. Bersalahan, masalahnya bila orang tua-tua guna bahasa pinjaman masa kita kecil, pemahaman kita terkekal sampai besar. Ya, betul. Tapi kita tak boleh salahkan sangat juga, sebab apabila dah sampai satu tahap baligh, umur 15, waktu tu wajib kita belajar dengan sendiri tau. Kita belajar dengan sendiri untuk betulkan balik ataupun tune balik. Dia contohnya macam masa kecil-kecil, mak ayah kita suruh semayang je, ikut je Pak Imam. Ikut je orang ramai-ramai. Ikut aja. Sebab umurnya gitu, dia semua suruh ikut. Tapi bila sampai satu tahap yang boleh berfikir 15 tahun ke gitu, dia kena belajar pula. Dia ada rukun, 13 rukun, dia ada baca, dia ada gitu, dia ada gini, dia ada gitu, perkara membatalkan. Tapi mula-mula suruh. Jadi bila suruh, lepas pada tu tak follow up. Sama ada ibu bapa tu tak follow up, ataupun sepatutnya kita lah sendiri, kalau dah balik kita fikir sendiri. Atau kalau tidak apa, ibu bapa tak follow up. Itu yang kekal sampai tua tu. Sepatutnya dia kena follow up. Anak dia, umur 15. Kena mengaji ni, wajib mengaji tauhid ni. Matematik tu kalau tak pandai, bodoh matematik pun tak masuk neraka. Ni tauhid ni boleh masuk neraka kalau tak pandai ni. Kena follow up. Tentang ketuhanan kena belajar. Yang ayah ajar, yang mak ajar dulu tu, ajar macam budak-budak punya ajarannya. Kau dah 15 tahun dah ni. Dia kena follow up. Jadi bila tak follow up, itu yang kekal faham tu sampai besar. Kadang-kadang tak follow up sebab mak bapak pun faham gitu. Allah. Itu yang sedih tu. Dia pun faham gitu. Maka macam mana dia nak follow up dekat anak dia? Sebab itulah kena belajar. Fardu ain. Ni fardu ain. Lama-lama dia terfaham. Bila kita nak betulkan tu tak boleh dah. Dah tak boleh dah. Dia ada pahaman. Dia biasanya kalau macam tu, dia akan faham, dia lebih menjurus kepada pahaman Mu'tazilah. Pahaman tu. Pahaman yang daripada kecil yang kita tak ubah. Lama dia jadi logik akal. Biasanya dia akan tergolong dalam pahaman 72 yang Nabi kata ada 72 dalam neraka, satu je yang betul tu, dia akan termasuk dalam 72. Sebab daripada kecil tak ada follow up oleh ibu bapa. Sebenarnya kalau ibu bapa tak follow up pun tak boleh salahkan dia. Sebab dah balik diri sendirilah kena fikir. Jadi sebab tu dia tak jadi etis, Nurika. Etis ni bab lain dah pula. Ini mak ayah dia ajar. Bagi tahu, selalu sebut. Cuma sebut dari segi kata pinjaman. Maknanya dia masih percaya Tuhan. Cuma salah dia percaya tu. Sebab mak bapak dia tak follow up. Ni pinjam je, bahasa pinjam je. Samalah macam kata Allah marah. Jangan buat Allah marah. Pinjam aja marah. Marah ni kan perasaan. Allah mana ada perasaan? Perasaan ni daripada hati yang tak puas hati. Tiba-tiba marah. Jangan buat, jangan pukul orang, jangan buat macam ni, kena hormat, jangan buat macam ni, nanti Tuhan marah, Allah marah. Masa tu umur 7, 8, 9, 10 tahun sesuai lah. Tapi tu pinjaman, bukan Allah marah tu dengan perasaan. Tapi marah yang dia faham dengan perasaan. Daripada tak marah, jadi sesuatu perkara marah. Jika tak follow up, sampai ketua lah. Itu masalah. Sampai ketua. Buat macam ni, Allah suka. Banyakkan doa, buat baik, banyak sembahyang, nanti Allah suka. Suka tu juga perasaan, emosi. Tapi itu kata pinjaman saja. Tapi bukan dia terjadi daripada Allah melihat, bagusnya hamba aku yang ni. Bagusnya, apa yang aku suruh semua dia buat. Allah pun suka. Suka hati daripada perasaan. Sedangkan tu pinjaman aja suka tu. Suka maksudnya redha. Marah maksudnya murka. Dan murka, marah ataupun murka tu bukannya maksud terkesan. Gini, marah. Dah suruh buat, degil juga buat, marah. Bukan, dengan maksud tidak redha. Tak redha pula nak faham macam mana. Dia berkait. Nanti kan masuk bab lain pula. Cuma semua tu pinjaman. Kadang-kadang kita tak boleh faham lagi. Mungkin tak mengaji lagi, mungkin tak jumpa guru yang boleh bagi faham lagi, rupa yang penerangan yang boleh bagi faham. Bukan stop. Gantunglah dulu, tapi faham. Kita kena tahu, ini pinjam. Cuma aku je tak dapat faham, Allah tak bagi faham lagi, Allah tak bagi guru yang dapat menerangkan untuk aku faham lagi. Jadi, gantung aja dulu, gantung.
Tapi tahu ni pinjam, bukan betul. Bukan bahasa literal, bahasa tukar macam tu, tidak. Dia pinjam aja. Aku tak faham maksud apa. Macam itulah. Kalau tidak akan terkekal sampai besar, dia jadi pahaman Mu'tazilah, maka lepas pada tu susah bila kata Allah menentukan sejak azali lagi dosa pahala, baik buruk, maksiat taat, tak boleh terima dah. Sebab ada daripada kecil lagi pahaman Allah suka, Allah nak tengok, Allah uji tu, Allah nak tengok kita ni, nak tengok. Semua pinjam. Allah nak tengok sama ada kita sabar ataupun tidak. Sebab tu Allah uji. Pinjam aja. Allah nak tengok apa? Allah Maha mengetahui. Tak payah nak tengok-tengok. Yang nak tengok tu kita. Kita buat gini-gini, aku nak tengok. Dia boleh sabar ke tak? Aku nak tengok. Aku nak uji. Aku nak tengok. Tapi dia tak tahu. Bila jadi baru dia tahu. Jadi kita guna kata pinjaman. Jadi letak dekat Allah. Allah suruh, Allah uji ni, Allah nak tengok kita ni sabar ke tak? Pinjam aja tu. Bukan betul-betul. Itu cobaan. Bukan betul-betul. Sekadar pinjam. Tiba-tiba, lama-lama bila dah kekal, bila kita kata Allah telah tentukan segala-galanya, qada dan qadar sejak azali lagi, baik dan buruk segalanya, kita tak boleh nak terima. Sebab tadilah. Sebab masalah kita tak follow up daripada kecil kata-kata pinjaman. Patut kena follow up balik. Banyak dalam bab-bab ni memang terkehil sampai ke besar yang kata pinjaman tu. Dia sebab tu ada orang kata pinjaman kaki, Allah ada kaki, Allah ada tangan. Semua kata pinjaman. Dia kalau dah satu tu dia akan berkait-kait Allah ada muka, Allah ada macam-macam dah. Sebab dia tengok baca Al-Quran kita gini. Allah nak tengok. Bila nak tengok bi'ayunina. Dalam Quran kata dengan mata kami, Allah ada mata. Sebab kata pinjam pun dia dah tak erti dah. Sebab dia tak pinjam lah. Dia ambil kata betul Allah ada mata. Mata yang layak. Dia mula pelik-pelik. Sebab dia tak faham kata pinjaman. Boleh juga kita kata mutasyabihat pun boleh juga. Ayat mutasyabihat. Jadi hati-hatilah dengan kata-kata pinjaman tadi tu. Kita banyak terpengaruh dengan kata pinjaman. Sambung lagi. Bersalahan Tuhan dengan yang baharu pada sifatnya itu, iaitu sungguhnya sifat Allah, ni sifat pula. Allah Ta'ala tiada bersamaan dengan yang baharu. Tak sama sifat kita. Kita boleh melihat. Tak sama dengan Allah melihat. Kita mendengar. Tak sama dengan Allah mendengar. Tapi Allah mendengar, kita pun mendengar. Nanti dia akan bagi tahu. Tak sama. Kerana sifat Tuhan itu qadim lagi azali. Sifat Tuhan itu qadim. Tidak ada permulaan. Lagi azali dan melengkapi takluknya. Sifat kita tidak qadim. Contohlah mudah-mudah. Kita ketika tak ada, kita memanglah tak dengar dah tak ada. Kemudian kita ada, kita masih lagi boleh mendengar. Kita ada kemampuan mendengar. Tapi ada juga yang kita tak faham dan pendengaran kita tadi ada terbatas. Masa kecil dengar pun tak faham. Masa kecil jauh sikit tak boleh dengar. Dekat-dekat aja boleh dengar. Nampak terbatas. Dan nak dengar kita kena ada gegendang. Macam-macam terbatas dengar kita tadi tu. Lepas tu dia kata, kerana kita sebelum ni tak dengar, kemudian kita dengar. Dia gitu kita ni. Mula-mula tak dengar, kemudian dengar. Sedangkan dengarnya Allah itu tidak begitu. Sebab kita daripada tak dengar, lepas tu baru dengar kan. Kalau kita kata, masa kita tak ada, kita tak dengar lah, dah tak ada. Dalam perut ibu pun tak dengar. Tak dengar. Bila lahir, baru dengar. Dengar pun kurang sangat. Kemampuan sangat terbatas mendengar kita. Daripada tak dengar kepada dengar. Allah tidak. Allah pendengaran ataupun dengar tu, kalau dia panggil sama'. Contoh dia sama' nanti kita bahas tu nanti. Adalah sejak azali ataupun qadim. Dengan maksud tidak ada permulaan. Maksudnya dengar. Kita sebelum tu tak dengar. Sebelum ni. Sekarang dengar. Tu perbezaan kita dengan Allah. Dia nak terangkan. Sebelum dia terang, dia kata, dan melengkapi takluknya. Dan dengar tu, melengkapi takluk. Fungsi dengar tu,
merata ataupun komplit ataupun sempurna. Tengok dia bagi contoh. Maka sesungguhnya sifat makhluk itu bertakluk kepada pada setengah perkara juga. Kan sebut tadi. Pertama, makhluk pendengaran makhluk ni mula-mula tak dengar, lepas tu dengar. Mula dengar sikit, lepas tu baru makin besar, makin pandai, baru dengar makin jauh. Lepas tu pula nak dengar kena ada gelombang, nak dengar kena tak boleh jauh sangat, nak dengar tak boleh ada hadangan, nak dengar tak boleh dekat sangat. Sampai tak dengar kan? Bila dekat sangat terbatas. Sebab tu dia kata sifat makhluk itu bertakluk, sifat dengar makhluk itu bertakluk kepada setengah perkara juga. Banyak halangan, tak sempurna. Banyak cerita. Jauh sangat tak dengar. Dekat sangat dekat telinga tak dengar. Dia bisik. Woi, kau ke mana? Woi. Apa benda cakap kat telinga orang tu? Tak dengar. Tak dengar apa aku jerit kat telinga kau? Tak dengar. Dekat sangat tak dengar. Jauh 3 kilometer. Oh, kau nak pergi mana? Tak dengar juga, jauh sangat. Tak jauh sangat tapi ada dinding. Tak dengar juga. Oi, macam-macam lah. Macam-macam cerita lah kita ni. Nak dengar pun payah. Macam-macam syarat. Tu dia. Setengah perkara juga. Tak sempurna. Seperti samak Tuhan. Nak tengok. Allah ini pendengarannya sempurna. Macam mana? Samak Tuhan. Samak ni dengar lah kan? Kita mudah-mudah kata gitulah. Ataupun sifat pendengar. Kita biar dulu. Kita faham sekali lalu dulu. Samak Tuhan bertakluk pada segala maujudat. Okey. Kita tak boleh dengar merah. Kita tak boleh dengar meja. Kita tak boleh dengar dinding. Kita hanya boleh dengar jika ada getaran. Kan? Boleh ke kita dengar lantai? Tak boleh. Nak kena ada getaran. Kita hentak kaki. Grrr, baru dengar getaran lantai tadi. Kita tak boleh dengar buah anggur. Boleh dengar? Tak boleh. Boleh dengar buah apple? Tak boleh. Boleh dengar tanah? Boleh dengar cahaya? Tak boleh. Boleh dengar, semua tak boleh dengar. Kita yang boleh dengar yang mana? Yang ada getaran yang macam-macam syarat untuk kita dengar. Macam-macam syarat untuk dengar. Tak boleh jauh sangat, tak boleh dekat sangat semua. Macam-macam syarat untuk kita dengar. Okay. Allah pula beza. Yang pertama dia kata samak Tuhan bertakluk kepada segala maujudat. Semua yang ada Allah boleh dengar. Yang janji dia ada je Allah boleh dengar. Janji dia ada. Putih ada tak? Ada. Allah boleh dengar. Dengar putih. Nak dengar putih macam mana? Sebab kita tak faham. Sebab telinga kita hanya boleh dengar yang ada gelombang. Putih mana boleh nak dengar? Dinding boleh dengar? Tak boleh dengar. Lantai tak boleh dengar. Buah apple tak boleh dengar. Nak dengar macam mana buah apple? Keruk makan. Itu bunyi. Kita makan memanglah boleh dengar. Tapi Allah apa sahaja yang ada semua boleh dengar. Janji dia ada. Apa sahaja yang ada. Cahaya ada tak? Ada. Allah dengar. Dengar cahaya. Kita, Allah bagi cahaya dapat dicerap dengan mata. Dengan kornea biji mata untuk tangkap cahaya. Mata kita tak dapat tangkap bunyi. Kita tak dapat melihat bunyi. Kita hanya dapat melihat cahaya. Yang pula tu banyak syarat lagi. Cahaya jauh sangat, tak boleh terang sangat, tak boleh gelap sangat, tak boleh dekat sangat, tak boleh jauh sangat, tak boleh. Macam-macam syarat untuk kita nampak. Untuk kita nampak. Tapi Allah tidak begitu. Allah nampak tak bunyi, muzik? Nampak. Macam mana nampak bunyi dan nampak telinga? Itu kita. Bunyi itu ada tak? Maujud tak bunyi itu? Ya, maujud. Maka Allah sebab tu dia kata, samak Tuhan bertakluk, berfungsi samak Tuhan, samak ni dengarlah Tuhan pada segala yang maujudat. Janji dia ada, Allah boleh dengar. Sempurna tak? Sempurna. Kita hanya boleh dengar apabila ianya ada getaran, dia ada gelombang, dan kita boleh dengar dengan macam-macam syarat yang Allah tidak. Jauh ke, dekat ke, sebelahan ke, kuat ke, apa sajalah, semua boleh dengar. Nampak? Kita punya pendengaran sangat-sangat terbatas. Maka Allah boleh dengar segala yang ada. Janji dia tu ada je Allah boleh dengar. Janji ada? Ya, janji ada. Maka apa sahaja yang ada Allah dengar? Ya. Okay. Dan samak yang baru, ini kalau makhluk yang bukan Allah pula, samak ni pendengar yang baru, yang selain pada Allah, bertakluk kepada setengah jua.
Dia tak boleh dengar semua janji ada, tak boleh. Mouse ada tapi tak boleh dengar mouse. Nak dengar macam mana? Mouse bukan dengar, mouse tengok. Tak dengar mouse. Tak boleh. Mouse ada tapi tak boleh dengar. Dia memang tak boleh dengar. Dia boleh tengok tapi dengar tak boleh. Maknanya takluk selain pada Allah iaitu baharu banyak syarat. Banyak syarat. Kita setengah jua. Sebahagian aja yang boleh dengar dengan banyak-banyak syarat. Sebahagian besar tak boleh dengar. Tak boleh dengar. Okey. Dia kata kat situ setengah jua iaitu pada suara sahaja. Demikianlah sifat yang lain tiada serupa dengan sifat Tuhan. Macam tu juga yang lain-lain, dia kata. Yang dia akan terangkan nantilah. Yang lain-lain. Habis. Jadi maknanya Allah boleh melihat bunyi. Janji ada aja. Janji ada je Allah lihat. Yang ianya ada. Ada tak? Ada. Kan muzik kan bunyi. Kan ada bunyi. Bunyi ada. Ada. Allah lihat. Kita dengar. Okay. Warna. Kita dapat lihat. Tapi warna tu ada tak? Ada. Kan dia menumpang kan? Warna tadi kan menumpang. Putih ni kan menumpang. Allah boleh melihat dan boleh mendengar. Boleh melihat dan boleh mendengar putih. Kita boleh melihat aja. Sebab kita hanya dikata kat sini apa? Bertakluk kepada setengah. Fungsi kita setengah. Bukan setengah lah. Sebahagian kecil. Demikianlah pada sifat-sifat yang lain. Tiada serupa dengan sifat Tuhan. Sambung lagi. Bersalahan. Saya tak boleh. Bersalahan Tuhan. Stop dah ni. Bersalahan Tuhan dengan yang baru pada perbuatannya. Iaitu sesungguhnya perbuatan Tuhan tiada bersamaan dengan perbuatan yang baru. Kerana perbuatan Tuhan memberi bekas. Bersalahan perbuatan baru tak bagi bekas. Ni kena berhenti kat sini. Kena berhenti kat bersalahan. Dah sejam. Tak boleh lebih. Bab tauhid tak boleh lebih sejam. Dia melimpah. Bersalahan Tuhan dengan yang baru pada perbuatannya. Perbuatan makhluk tidak memberi bekas. Perbuatan Tuhan memberi bekas. Habis tu kita tengok kita memberi bekas tu. Apa maksud memberi bekas? Apa maksud memberi bekas? Memberi bekas tu jadilah. Ni, angkat ni. Beri bekas tu. Beri bekas tu. Itu sekadar sekadar nampak aja macam bagi bekas tapi tak bagi bekas. Tak bagi bekas tu dengan maksud tak, kita ni cuma nampak. Pak. Beri bekas tak? Itu yang akan bincangkan datang. Berat dengan pencerahan malam ni. Ya, semakin lama semakin berat lah kan. Standard lah. Semakin lama dia akan semakin berat. Kita dah masuk bab. Dia berat ni bila banyak persoalan dalam kepala yang tak terjawab. Banyak persoalan yang tak terjawab, maka dia akan jadi berat. Sebab kata, habis selalu kita kata Allah marah nanti, Allah marah nanti, Allah marah. Tiba-tiba kata bukan maksud marah tu marah. Bukan maksud Allah bila Allah suruh kita buat apa-apa, Allah wajibkan buat dan Allah larang kita buat gini. Takkan Allah dah tahu? Kalau Allah dah tahu, kenapa Allah suruh? Dia jadi berat sebab kita tak boleh jawab. Betul dia panas. Tapi kita kena pegang, tetap kena pegang gitulah. Itu. Slow-slow lah. Macam mana? Allahuakbar. Ustaz, tanya. Ya. Ustaz, apa maksud istilah yang selalu dalam kelas tauhid cakap kan? Tiap-tiap jisim itu adalah jirim, tapi tidak semua jirim itu adalah jisim. Ya, betul lah. Betul lah. Betul lah. Itulah tadi. Ayat tadi cantik dah. Kalaulah jirim tu, jisim tu kita potong-potong, kita hancur-hancurkan sehingga last sekali dia jadi jirim. Jirim kan last sekali. Jadi setiap jisim adalah jirim. Tapi tak semua jirim adalah jisim. Antaranya jauhar. Jauhar ataupun yang halus sekali kita tak panggil jisim. Kita panggil jirim. Jadi betul lah. Kita dah terang bab tu tadi.
Tak apa bagi tahu ayat tadi. Cantik ayat dia. Apa Sekejap saya baca balik. Hilanglah. Ada dia tulis tadi tu. Cantik sangat ayat dia. Hilang. Tadi ada saya baca. Jadi tidak semua jisim, setiap yang jisim adalah jirim. Tapi tidak semua jirim adalah jisim. Betul. Kerana jisim itu gabungan. Jirim tu yang paling kecil, dia panggil jauhar. Tiap-tiap jisim adalah jirim. Betul. Tapi tak semua jirim adalah jisim. Betul. Betul lah tu. Memanglah betul. Yang paling halus sekali dia panggil jauhar firid. Tapi perbahasan tu perbahasan fardu kifayah. Paling halus. Kita tak panggil jisim. Jisim apa? Itu jirim. Sebatian jirim baru jadi jisim. Gabungan jirim baru jadi jisim. Jadi kalau paling halus sekali, itulah jirim. Itulah jirim. Dia ada masuk bab sain ke benda ni? Rasanya ada kot masuk bab sain. Kita sambung akan datang . Tanya balik akan datang . Next. Tangguh dulu. Dia tak boleh lama. Dia memang tak boleh sejam. Itu dia punya apa? Pantang larang. Dia memang tak boleh lebih sejam. Bila lebih sejam, dia akan tepu, makin lama dia akan jadi boring. Dia akan jadi boring. Sebab tu saya memang tak nak lebih sejam. Kalau ada apa-apa, kita tanya lagi. Tak puas hati, tanya lagi. Tak puas hati, tanya. Tak ada masalah. Dalam Zoom ni. Dalam Zoom ni tak ada masalah. Tak puas hati, tanya. Lepas tu minggu depan tanya lagi. Rasanya macam dah tanya je soalan ni. Tanya lagi. Tak puas hati lagi, tanya lagi. Tak ada masalah. Dalam Zoom. Jangan kata, lah ustaz dah jawab tu tapi tak puas hati. Lepas ni tak payah tanya, takut nak tanya yang sama. Tak. Tanya. Jalan Facebook jangan buat gitu. Memang tak layan sebab dah jawab. Tapi jalan Zoom, tak. Boleh. Wallahu a'lam. Thank you, Ustaz. Tangguh dulu Thank you, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Thank you, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Sekejap. Tutup dulu.